UMNO lahir di Johor, dan saya pernah katakan dalam ucapan sewaktu merasmikan UMNO Bahjah, saya katakan kalau Johor tumbang maka seluruh negara akan tumbang. Bukti jelas, apabila Johor tumbang, Malaysia pun tumbang. Dan sebab itulah Johor mesti memastikan Johor boleh kembali menjadi kubu kuat UMNO dan juga Barisan Nasional negara. InsyaAllah dengan kekuatan Johor, seluruh negara akan kekal di bawah Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya seronok bila masuk tadi dengan sokongan yang begitu kuat daripada tuan-tuan, semangat yang begitu tinggi daripada jentera-jentera Barisan Nasional di air hitam. Dan saya yakin dengan kekuatan semangat yang ditunjukkan ini, pada 19 hari bulan nanti kita akan nobatkan Dr. Wee Ka Siong sebagai ahli parlimen. Dan saya berjanji, jika saya dilantik semula sebagai Perdana Menteri, saya pasti akan melantik Dr. Wee sebagai Menteri Kabinet Agama. Jika Wee menjadi Menteri Kabinet, yang untungnya siapa? Yang untung adalah rakyat di air hitam ini. Wee jumpa saya, tak cukup jumpa di pejabat, nak datang rumah, jumpa di rumah. Bukan apa, untuk kepentingan rakyat di air hitam. Dan saya kira tak pernah sekalipun permohonan daripada Wee untuk rakyat air hitam saya tolak. Tak pernah. Kalau dulu saya meluluskan semua permohonan Wee, insya-Allah kalau saya menjadi Perdana Menteri, permohonan Wee juga akan saya luluskan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, sekarang kita berdepan dengan pembangkang, dua pembangkang. Saya dimaklumkan oleh laporan rakan-rakan, oleh Datuk Seri Dr. Rasni, oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, isu yang digunakan di sini ialah calon PH sebagai contoh merupakan calon Melayu. Itu yang digunakan. Saya nak maklumkan kepada tuan-tuan, sewaktu PH memerintah, Perdana Menteri juga adalah Melayu. Tetapi ketika itu negara dikuasai oleh DAP, bukan oleh Bersatu ketika itu yang menjadi Perdana Menteri. Betul tak? Walaupun calon di air hitam ini mewakili PH adalah Melayu, tetapi di belakangnya adalah satu undi untuk calon PH bermakna satu undi untuk DAP. Jangan kita terperangkap dengan permainan mereka. Untuk kita menyekat kemarahan DAP, kita mesti kalahkan calon daripada Pakatan Harapan di mana saja kita berada. Jadi tuan-tuan dan puan, kita walaupun Wee bukan berbangsa Melayu, tetapi pakatan antara kita sejak daripada perikatan dulu telah pun kita meterai, dan walaupun calon daripada MIC, MCA, kita adalah bersama. Kekuatan kita Barisan Nasional adalah kerana kesepakatan antara kaum di dalam parti Barisan Nasional. Kita perlu berterima kasih kepada MCA, malah kepada MIC, apabila kita kalah di dalam PRU ke-14 dan kita gagal untuk menubuhkan kerajaan.
parti MCA tetap setia dan kekal bersama UMNO. Dan hari ini kita mesti buktikan kesetiaan kita kepada kawan-kawan kita. Kalau MCA, MIC boleh terus setia kepada UMNO, walaupun beberapa parti lari daripada kita, gerakan lari daripada kita, beberapa parti daripada Sabah lari daripada kita, dan juga geng-geng di dalam UMNO pun lompat katak lari daripada kita, tetapi MCA terus kekal bersama bangsa. Hari ini sampailah masanya kita menunjukkan bahawa kita sebagai orang Melayu kekal dengan budi bahasa kita. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita berkata. Inilah waktunya kita nak membalas budi MCA dengan memberikan sokongan kepada calon MCA, iaitu Dr. W. Kasyoh di IMF. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita memilih parti, kita mesti memilih parti yang boleh membangunkan negara kita, memberikan keistimewaan kepada rakyat di negara kita. Tuan-tuan, kita ingat 22 bulan. 22 bulan kita diperintah oleh kerajaan PH dan juga oleh Perdana Menteri yang terdiri daripada Parti Bersatu. Kita ingat pelbagai kemungkaran telah dilakukan. Berbagai-bagai perkara telah pun mereka lakukan, termasuk mencabar raja institusi, raja-raja Melayu dan sebagainya. Dan apabila kita memerintah, kita boleh lihat perubahan. Saya nak beritahu tuan-tuan di Johor, ini kita kena beri ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Asni dan juga Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz. Dari segi pelaburan di Johor, apabila PH memerintah, mereka hanya boleh mampu membawa 12 bilion ringgit pelaburan yang menyebabkan Johor jatuh tempat ke-6 atau ke-7 berbanding dengan negeri lain. Tetapi apabila kita memerintah di bawah Datuk Asni dan juga di bawah Datuk On Hafiz, hari ini pelaburan di seluruh negeri Johor bernilai 60 bilion ringgit, menjadikan Johor negeri yang teratas dari segi jumlah pelaburan berbanding dengan negeri-negeri lain di dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita boleh lakukan? Kerana kita berpengalaman. Barisan Nasional berpengalaman memerintah dan diberi kuasa. Kita tahu bagaimana nak menjalankan pentadbiran untuk kepentingan rakyat. Cuba kita banding dengan menteri dia. Apabila harga kelapa sawit jatuh, menteri dia, cadangan menteri dia simple: minum minyak kelapa sawit setiap pagi 1 sudu. Apabila harga getah jatuh, simple jawapan dia: menoreh waktu musim hujan, musim terpuyuh, bawah payung. Saya kata kat dia, saya dengan Tok Mat Maslan, anak menoreh getah ni, kita tahu. Dalam parlimen saya jawab, saya tanya dia, dia nak menoreh musim hujan ni, betul lah boleh pakai topi, pakai baju hujan, pakai payung, tapi kebun getah tak ada atap. Hujan turun. Bila hujan turun, air hujan akan masuk dalam cawan, dah jadi air, dah tak jadi susu. Jadi itulah kebijaksanaan pemimpin-pemimpin PH. Kalau kita beri mereka berkuasa sekali lagi, yang merana adalah kita semua rakyat. Baru-baru ni Menteri Kewangan mengumumkan bajet. Saya nak sebutkan bajet untuk tuan-tuan dan puan-puan semua dah tahu. Untuk wanita berbagai-bagai kita beri untuk wanita. Punya jaga kita wanita,
usaha wanita 50 juta kita peruntukkan khusus untuk wanita. Wanita mengandung pun dapat duit. Jadi lelaki bolehlah memikirkan bagaimana nak dapat 500 ringgit wanita bila mengandung, salin dapat anak. Jadi kita jaga wanita. Di kalangan belia kita jaga kepentingan belia. Belia daripada kampung misalnya, daripada Felda tempat saya banyak, saya ada 14 Felda. Di Felda, di kampung-kampung, ramai anak-anak muda kita, belia kita yang berniaga sendiri tetapi tidak mempunyai slip gaji. Bila nak buat pinjaman perumahan, bank tolak sebab tak ada bukti pendapatan, slip gaji tak ada. Kali ini ibarat dalam bajet, kerajaan memperkenalkan skim jaminan kredit perumahan kepada golongan belia, iaitu mana-mana belia yang tiada bukti pendapatan tanpa slip gaji boleh memohon pinjaman perumahan dan akan dijamin oleh kerajaan. Kerajaan menjamin. Ini untuk golongan belia. Wanita kena begitu kuat, belia kena begitu kuat, luar bandar, infrastruktur luar bandar, jalan-jalan luar bandar. Kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 2.55 bilion ringgit untuk infrastruktur luar bandar, jalan kampung, air bersih, bekalan elektrik dan sebagainya. Kita tak lupa kepada orang luar bandar, orang kampung. Sebab saya orang kampung, saya tahu keperluan masyarakat luar bandar. Begitu juga dengan masyarakat Felda dan sebagainya. Semua je dijaga kepentingan mereka melalui bajet yang diluluskan oleh kerajaan. Untuk Johor, saya nak baca sekali. Untuk Johor, projek ini untuk bajet 2023. Untuk projek tempatan banjir, bagi memastikan kita dapat mengurangkan kesan banjir, kerajaan memperuntukkan 1.710 bilion untuk negeri Johor, iaitu di Batu Pahat, di Sungai Muar dan Sungai Johor Kota Tinggi. Saya sebut Muar lah. Orang Muar sebut Muar. Yang kedua, saya jarang naik helikopter ni. Saya takut. Orang kampung mana berani naik helikopter kan. Jadi saya selalu datang dengan kereta. Satu ketika dulu datang ke Johor ni boleh sampai daripada Kuala Lumpur 3-4 jam boleh sampai. Tetapi akhir-akhir ini daripada Tol Yong Ping sampai ke JB kadang-kadang 1 jam 2 jam betul-betul sampai. Jalan teruk, jam teruk, daripada jalan besar sampai jalan kecil. Tuanku, buat dulu yang mahu mulia tuanku, bila saya menghadap tuanku, hari ni pun saya menghadap sebelum datang ni, dia selalu sebut Johor ni macam tak adil pula, dia kata. Di Melaka semua jalan besar 6 lorong, sampai ke Johor jadi 4 lorong. Jadi Datuk Asni waktu itu jadi menteri besar. Saya punah Datuk Asni dengan saya makan di istana lah, perkara yang sama juga ni. Dan saya kata saya faham, memang susah, terutamanya orang hitam ni, kalau nak pergi ke Johor melalui highway, akhirnya terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas. Sebab itulah untuk memudahkan rakyat di Johor, di dalam bajet kerajaan telah meluluskan projek menaik taraf Lebuh Raya Utara Selatan Plus di Senai Utara dan juga Pandan, ke Pandan, iaitu daripada Yong Ping sehingga ke Johor Bahru. Tapi kita mulakan secara berfasa. Peringkat awal ini peruntuk pertambahan lorong dari 4 kepada 6 lorong. Peruntukan awal adalah sebanyak 510 juta. Sistem pengangkutan bas Rapid Transit BRT, projek di bawah IRDA untuk Iskandar Malaysia, peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit.
projek Rapid Transit System RTS Link, sambungan rel dari Bukit Cagar JB ke Woodland Singapura berjumlah 3.715 bilion ringgit. Projek naik taraf FT17 Lebuh Raya Pasir Gudang Pasal 3 dari persimpangan Perling ke Susur Plus, peruntukan sebanyak 301 juta ringgit. Projek naik taraf loji rawatan kumbahan dan pembetungan Sungai Kim Kim Pasir Gudang yang timbul masalah satu ketika dulu, peruntukan sebanyak 693 juta. Untuk Johor saja saya tengok 4, 5, hampir 6 bilion untuk negeri itu. Ini tidak termasuk peruntukan menaik taraf jalan persekutuan. Tadi MB beritahu saya banyak jalan yang perlu dinaik taraf. Yang hitam ni pun banyak jalan yang perlu dinaik taraf. Kerajaan memperuntukkan 1 bilion ringgit, insya-Allah. Ini untuk seluruh Malaysia. 1 bilion seluruh Malaysia. Bukan untuk hitam saja ya. Tapi insya-Allah dalam kabinet saya peruntukan permohonan untuk naik taraf jalan di air hitam pasti, saya dah kata nanti pasti akan dapat kelulusan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lupa saya tertinggal tadi untuk syiar Islam. Kita memberikan peruntukan sebanyak 1.5 bilion ringgit. Peruntukan bukan saja untuk penyelenggaraan masjid, tetapi termasuk SAR, Sekolah Agama Rakyat. Di Johor ni banyak sekolah-sekolah agama rakyat. Saya kan paling banyak dalam Malaysia ni di Johor ni. Sekolah Agama Rakyat, pusat tahfiz dan sebagainya. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 150 juta ringgit. Begitu juga allowance guru kafar, imam, bilal, siap, guru takmir banyak 700 ringgit sebulan, dan juga allowance khas. Bila kita beri kepada kaki tangan kerajaan, kita bagi juga one off punya allowance sebanyak 500 ringgit setaraf dengan kaki tangan kerajaan yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut macam-macam ni disebut. Tetapi pelaksanaannya hanya boleh dilakukan jika kerajaan BN memerintah selepas PRU ke-15. Sebab apabila kita bentangkan bajet ini di Parlimen, bajet ini belum diluluskan kerana Parlimen dibubarkan. Oleh itu kita perlu membentang semula untuk luluskan. Yang menghasilkan bajet ini bukan daripada Parti Pakatan Harapan. Yang menghasilkan bajet yang menjaga kepentingan seluruh rakyat ini bukan daripada Perikatan Nasional, tetapi daripada saya selaku Perdana Menteri mewakili Barisan Nasional dan juga Menteri Keuangan yang mewakili Barisan Nasional. Menteri Keuangan kita adalah Bendahari UMNO Negeri Islam. Jadi kita orang yang duduk sama dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk menghasilkan bajet yang begini. Jadi beritahu semua kawan-kawan, kalau nak apa yang saya sebutkan tadi, pastikan BN menang dulu. Betul tak? Orang lain belum tentu nak laksanakan apa yang kita rancang. Manifesto Barisan Nasional sebahagian besarnya adalah daripada bajet ini, kerana itu bajet kita. Jadi manifesto kita berdasarkan bajet yang telah pun dibentangkan. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bentangkan bajet, duitnya dah ada, dana dah disediakan,
Kita dah ambil kira kewangan kerajaan sebelum kita umumkan. Kalau kita umumkan 1.7 bilion untuk tempatan banjir di Johor, bajet dah ada. Dulu saja bajet kita laksanakan terus. Ini beza dengan pembangkang. Mereka mengeluarkan manifesto, tapi manifesto tidak berdasarkan keuangan negara ada. Dia hanya janji. Dulu pun dia berjanji, macam-macam janji yang dibuat, sehingga kan Perdana Menteri ketika itu bila tak dapat laksanakan janji, mengatakan janji bukan kitab suci, manifesto bukan kitab suci. Percayalah, kalau kita beri peluang kepada pembangkang sekali lagi, itulah jawapannya. Kerana mereka tak akan mampu untuk menunaikan manifesto yang mereka bentangkan baru. Tetapi kita